Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Alhamdulillah kita sambung kita punya pelajaran. Okey, sebelum tu muka surat 13. Pastikan semua dapat surat 13 ya. Last. Tu makcik. Jadi kalau ada yang terlompong, Assalamualaikum. Boleh bagi tahu ya. Jadi total sampai 12 muka surat ya. Belum total lagi lah, ada lagi lah. 13 tak yang baru? Tak ada? Enggak. Dah. Okey, semua ada ya? 1 sampai 12. Okey, alhamdulillah yang lepas kita dah habis apa 12 yang lepas? Harfi ya. Sama tu. Ustaz 13. Okay, yang lepas kita habis harfi. Okey, semua sekali 13 muka surat Kalau ada yang lompong boleh beritahu saya. Kalau tak ada kat saya print lain lah. Kemudian. Okey, yang lepas kita dah habis tentang mad yang berlaku di permulaan surah. Kan, yang berlaku di permulaan surah iaitu yang berlaku pada huruf di permulaan surah. Hari ini kita akan masuk tentang mad yang berlaku ketika berhenti. Muka surat 13 Kita ada 3 jenis mad. Dia sebenarnya 4 jenis mad. Satu lagi mad asli. Tapi mad asli saya tak masukkan dalam ni lah. 3 jenis mad ini sebab mad asli pun kita dah belajar. Okay, jadi 3 jenis mad ini hanya berlaku ketika berhenti. Maksudnya tak semestinya di hujung ayat. Sebab bila kita baca Quran pun tak semestinya kita akan berhenti di hujung ayat. Kadang tengah-tengah ayat pun kita akan berhenti, betul ya? Jadi bila kita berhenti, maka akan berlakulah antara 4 mad, termasuk mad asli ya. Dia akan berlaku antara 4 mad sama ada mad disukun, mad iwad ataupun mad lin. Baik, kita masuk dengan mad disukun dulu. Okey, mad disukun ni dekat dalam nota tu dia kata apa? Berlaku ketika berhenti. Samalah semua Dan huruf kedua sebelum akhir hendaklah huruf mad. Huruf kedua akhir mestilah huruf mad. Maksudnya dia akan ikut hukum sama dengan hukum mad asli. Tetapi dia berlaku ketika berhenti. Contoh Maliki Yaumiddin. Okey. Maliki Yaumiddin. Okey, middin. Nun tu baris mana Ni. Okey, berhenti sini kita ambil mad arid lisukun. Okey, Maliki Yaumiddin. Jadi kita berhenti dekat mana? Din. Kan? Dan di sini huruf mad berada di hujung ke atau di second last? Di second last. Syarat dia mesti huruf mad berada di second last. Dan diikut betul-betul syarat mad asli lah. Apa antara syarat mad asli? Huruf ya sebelumnya tak boleh ada. Sebelum ya mestilah berbaris bawah. Okey. Jadi kat sini dia jadilah mad disukun kita akan baca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. 3 pilihan. Okey, Maliki Yaumiddin 6. Maliki Yaumiddin 4. Maliki Yaumiddin 2. Boleh pilih. Cuma dalam Fatihah adabnya kita akan baca kalau depan tu 2 semua kena 2. 4 semua kena 4. Itu adab dia. Adapun kalau kita langgar adab tu tak salah lah. Tak ada sampai dosa kan. Adab dia macam tu lah. Bila kita Alhamdulillahirabbil alamin 4. Ar-Rahmanir-Rahim 4 juga. Maliki Yaumiddin 4 juga. Biar sama semua 4 kalau kita ambil 4. Ambil 6 lah. 2. Okey. Contoh lain Rabbil Alamin. Maliki Yaumiddin. Lepas tu Rabbil Alamin dulu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Lamin. Ala mina. Okey, berhenti. Kan dekat sini pun cukup syarat untuk jadi mad arid lis sukun. Yang penting huruf mad second last, bukan last. Itu syarat dia. Boleh ya? Kalau kita berhenti tengah-tengah jalan pun macam tu juga cara dia. Contoh. Okey, baik. Apa ya? Tengah-tengah jalan. Okey, yu'raful mujrimuna bisimahum. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Ini ayat lagi ya. Okey, jadi kita berhenti. Yu'raful mujrimun. Berhenti sini. Sedangkan ni sambung ni. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khazu. Kan? Tapi itu berhenti. Yu'raful mujrimun. Maka asalnya sini adalah mad asli, betul? Kan? Yu'raful mujrimuna bisimahum. Tapi bila kita berhenti kat sini, dia akan jadi mad arid lis sukun. Yu'raful mujrimun. Maka dibenarkan untuk kita baca 2, 4 ataupun 6 harakat lah. Kan? Jadi 3 jenis mad yang kita akan belajar ni, dia fleksibel. Tak semestinya di hujung ayat. Kalau kita berhenti kat tengah-tengah ayat, maka dia akan jadilah mad arid sukun di tengah-tengah dengan syarat second last huruf mad. Kan? Dan dia kena ikut syarat mad lah. Kalau waw sebelumnya kena baris depan, ya sebelumnya kena baris bawah, alif sebelumnya kena baris atas. Okey. Begitu juga kalau kita sambung. Asalnya maliki yaumiddin, mad arid disukun. Tapi kita tak berhenti, sambung maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Maka berlaku tak mad arid disukun kat sini? Tak berlaku lah. Dia akan bertukar balik jadi mad asli. Kan? Jadi fleksibel. Mana kita berhenti, kat situ kita akan apply salah satu daripada tiga jenis mad ni. Okey, boleh mad arid disukun. Senang kan? Dia macam mad asli jugalah, tapi ketika berhenti. Banyak sangat. Dalam Fatihah tu pun boleh kata semuanya mad arid disukun. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mad arid disukun. Ihdinas siratal mustaqim. Sukun ingat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sukun enggak? So mad arid disukun. Jadi maksudnya mad arid disukun ni berlaku okey, mudah fahamnya berhentilah kan. Jadi secara teorinya berlaku ketika kita matikan huruf hujung dia. Sukun kan maksudnya mati. Kan mad arid disukun. Asalnya baris tapi kita matikan. Kan middin. Kita tak baca dia middini. Kan kita akan baca middin. Kita yang matikan dia. Sebab apa kita matikan dia? Sebab berhenti. So bila kita berhenti, kita kena matikan. Itu dari segi teori lah. Kan sebab apa nama as-sukun, lis sukun. Sebab apa dia berlaku ketika kita mematikan huruf ini ketika berhenti. Jadi mudah fahamnya ketika berhenti je lah. Kan tak payahlah kita faham berlaku sebabkan kita mematikan huruf. Tak payahlah. Nanti pening. Okey, dapat Boleh mudah kan? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua kita masuk mad iwad. Boleh ke? Atau ada yang kurang jelas boleh tanya ya. Kita bagi contoh lagi. Belum lagi. Ada satu lagi. Okey, tengok yang bawah tu. Kita ada contoh bila mana melibatkan hamzah di hujung. Minal ma'. Sebaik tak tertinggal Minal ma'i. Kita berhenti. Dia bukan hujung ayat tapi saya letak tanda hujung lah, maksud kita berhenti sini. Okey. Kalau okey dah, kita ambil kalau kita sambung. Kalau kita sambung ayat ni kat sini apa hukum dia? Mad apa? Alif huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Maka jadilah mad wajib. Okey, jadi cerita dia
bila keadaan kita berhenti di mad wajib, maka pilihan dia adalah 4, 5, sorry. Ya betul, 4, 5, 6 harakat. Kalau kita berhenti dekat mad wajib. Sebabnya kita dah belajar mad wajib memang dia akan jadi 4 atau 5, betul. Jadi tambah satu lagi atau 6. Kalau berhenti dekat mad wajib lah, minal ma, boleh 4, 5 ataupun 6. Tapi kalau berhenti selain mad wajib, mad asli, dia akan jadi 2, 4 ataupun 6 harakat lah. Okey, al-tabu, tabu, ini ejaan dia. Okey. Kan berhenti kat sini. Maka sini asal dia adalah mad wajib. Bila kita berhenti kat situ, dia akan jadi mad arid disukun. Tetapi harakat dia adalah 4, 5. Dia ikut balik 4, 5 kan, yang asal harakat 4, 5 juga. Ikut balik 4, 5 tambah satu lagi 6. Okey ya, itu kalau berlaku ataupun kita berhenti dalam keadaan mad wajib. Okey, boleh ya? Kita masuk mad iwad. Okey, mad iwad. Okey, mad iwad ni cara mudah dia pun pertama berlaku ketika berhenti dan dia akan diakhiri dengan alif. Dari 3 contoh ya. Okey, kita ambil yang garis pertama, yang litori nama aba tu ya. Tu contoh yang pertama, garis yang pertama tu. Okey, kita ambil sini litorina apa ni? Okey, litorina ma'aba. Ini dekat surah An-Naba litorina ma'aba. Okey, baik. Litorina kita abaikan. Okey, kita berhenti dekat ma'aba. Okey, untuk mad iwad, pertamanya dia akan ada melibatkan tanwin baris atas. Itu je. Dia tak akan ada baris bawah, tak akan ada baris depan. Hanya tanwin baris atas sahaja. Okey, wajah pertama, tanwin berada second last dan diakhiri oleh huruf mad alif. Itu tajuk yang pertama ataupun wajah yang pertama lah. Okey ya, kita berhenti. Litorina ma'aba. Jadi cara bacaannya apa? Tanwin kalau ikut asal ma'aban. Betul? Jadi kita satukan baris. Kita buang jadi satu. Litorina ma'aba. Kita tukarkan daripada tanwin itu kepada satu baris. Itu cara bacaan dia. Dengan syarat hujung dia kena ada alif. Contoh. Ma'ab. Kemudian ba ni double. Tanwin juga. Boleh kita baca ma'aba? Tak boleh. Kena matikan terus. Ma'ab. Matikan terus. Tapi sebabkan dia ada alif, maka kita akan baca alif ni. Kita akan gunakan alif ni dan kita baca ma'aba, satukan dia punya baris. Itu wajah yang pertama. Contoh lain. Wajannatin alfafa. Wajannatin alfafa. Pun sama. Kan kita berhenti dekat mana? Alfafa. Jadi dekat sini berlakulah mad iwad. Sebab apa? Dia berada dalam keadaan alif di hujung dan second last dia ada tanwin baris atas. Jadi kita akan jadikan satu baris alfafa dan dibaca dengan 2 harakat. Okey, dia ikut sama macam asli jugalah 2 harakat. Alfafa. Jadi setiap kali kita berhenti kat sini, kita kena panjangkan 2 harakat dan kita baca dengan satu baris sahaja. Tak perlu baca 2 baris. Tapi kalau kita sambung, baru kita akan gunakan tanwin ni. Baca normal lah. Kan, wajannatin alfafa. Apa selepas dia? Tak ingat lah. Litorina ma'abal labisi. Macam ni contoh Litorina ma'aba. Selepas dia adalah ayat labisina fiha ahqaba. Jadi kalau kita baca terus litorina ma'abal labisi, maka berlaku tak mad iwad kat situ? Tak berlaku.
Kan dia akan jadi apa? Idgham bila gunnah pula. Sebab apa? Tanwin jumpa dengan lam. Labisi kan. Litarina ma'abal labisina fiha. Jadi tak berlaku lah kat situ mad iwad. So tu kita kata mad iwad berlaku ketika berhenti. So tak berhenti tak ada lah. Ini pun sama. Kalau kita tak berhenti sini, alfa fal sambung contoh maka tak adalah berlaku mad iwad sebab tak berhenti. Okey, itu wajah pertama. Okey, wajah pertama. Yang kedua, dia berlaku bila mana di hujungnya alif maksurah. Alif maksurah ni adalah ya yang tak ada titik tu. Okey, contoh Ibrahim musalla. Ibrahim musalla. Kan? Okey, musalla. Berhenti sini. Okey, dalam keadaan ini kita tengok perkataan musalla ni. Okey. Ya ini bukan ya ni. Ini kita panggil sebagai alif maksurah. Maksudnya huruf ya yang dibaca dengan alif. Jadi kita akan baca dia macam mana? Kita akan baca dia Ibrahim musalla. Dibaca dengan 2 harakat. Satukan baris, buang satu tanwin. Kemudian kita akan baca dengan 2 harakat. Musalla. Itu wajah yang kedua. Juga dipanggil sebagai mad iwad lah. Ataupun minni huda. Minni huda ya. Ini dia ya tapi ini bukan ya, ini adalah alif maksurah tu. Jadi bila kita berhenti dekat huda, kita akan baca satu baris. Minni huda. Tak boleh kita baca minni hudan. Tadi kalau sambung, minni hudan terus, sambung terus. Kan, tak berlakulah kat situ mad iwad. Okey, boleh Itu gambaran yang kedua. Okey, yang ketiga. Dia berlaku bila mana diakhiri dengan hamzah. Was-samaa binaa. Okey, kita berhenti sini contoh. Bila kita berhenti kat sini, okey, wajah yang ketiga ini dia tak ada alif kat ujung, tetapi dia ada hamzah tanwin atas. Ada special. Bila hamzah tanwin atas, kita kena baca secara mad iwad lah. Macam mana? Was-samaa binaa. Kalau berhenti. Kan memang tak ada alif kat ujung dia. Tapi kita akan baca dia dengan mad iwad. Itu kaedah dia special untuk huruf hamzah yang berbaris atas sahaja. Kalau kata hamzah baris bawah, tak boleh. Kita dah mention awal tadi, mesti tanwin baris atas sahaja untuk jadi mad iwad ni. Kalau baris depan atau baris bawah, dia tak akan jadi mad iwadnya. Mesti atas saja. Dan special pada huruf yang tiada alif, pada keadaan tiada alif di hujung, hanya pada hamzah sahaja. Dia tak perlukan alif di hujung. Ya. Ada lagi nota? Surat 13. Okey. Okey, mesti yang ketiga adalah hamzah di hujung dan tanwin. Maka kita akan satukan dia punya baris dan dibaca dengan harakat juga. Okay, itu wajah yang ketiga. Boleh dapat contoh lain? Wa anzala minas sama, sama juga lah. Sama bana'a juga kan? Ima'a pula. Okay, wa anzala minas sama. Minas sama kita berhenti dekat a ni kan, maka tak boleh kita baca wa minas sama ima. Itu salah bacaan dia. Minas sama ima kalau berhenti. So kalau tak berhenti, tak adalah kan, bila tak berhenti tak berlakulah kat situ mad iwad. Okey, boleh 3 wajah. Tapi yang biasa, yang banyaknya adalah wajah yang pertama tu lah. Litarina ma'abal labisina fiha ahqaba.
La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Banyak dekat surah An-Naba dan surah Al-Insan. Biasa kita baca Jumaat surah Insan, itu pun banyak juga mat iwat. Nanti kita akan tengok satu-satu contoh dia. Okey, boleh mat iwat? Okey, mari disukun sama konsep dengan mat asli. Mat iwat, kita ada satu lagi mat lin. Okey, yang terakhir adalah mat lin. Boleh ke? Ke banyak sangat? Boleh, okey. Boleh. Tapi nanti kita akan apply terus dalam Quran Kita contoh terus. Okey, mat lin. Mat lin ni dia special. Semua special lah. Tadi iwat special. Ni mat lin tak special. Okey, mat lin. Lin maksudnya lembut. Kita akan baca dia dengan lembut. Okey. Untuk lin ni, dia melibatkan huruf lin. Apa dia huruf lin? Huruf waw dan huruf ya yang bertanda mati dan sebelumnya berbaris atas. Itu kita panggil huruf lin. Asalnya. Contoh apa? Huruf, bukan mat ni, huruf lin. Yauma. Sini ada huruf waw yang tanda mati dan sebelumnya berbaris atas. Jadi ini kita bagi sebagai huruf lin. Bukan mat lin lagi belum. Saya cerita pendahuluan dia lah, huruf lin. Maka waw ini kita bagi sebagai huruf lin. Maksudnya kita akan baca ya dengan waw ni dengan lembut. Lin maksudnya lembut. Jadi kita akan baca macam mana? Yaw. Yaw. Lembut tak? Lembut. Yaw. Yaw kan? Jadi dia antara huruf waw dan ya sahaja. Mat lin ni akan berlaku waw dan ya, dia tak ada alif. Dan disyaratkan baris mati sebelumnya baris atas. Itu maksud special tu. Sebelum ni mat yang kita belajar, ya sebelumnya bawah, alif sebelumnya atas, waw sebelumnya depan. Tapi ini waw dan ya sebelumnya kena atas. Banyak kat surah mana? Tak ada banyak mana pun. Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Okey, kita berhenti sini. Kan, li'ilafi Quraisy. Kat mana berlakunya? Kat sini, Roy. Lembut tak? Lembut. Kita kena baca li'ilafi Quraisy. Roy itulah mat lin. Cukup tak syarat? Ya. Ya baris mati. Ya tanda mati. Sebelumnya baris atas. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Dhaif pula. Saif. Kan? Ya tanda mati. Sebelumnya baris atas. Maka kat situ kita panggil sebagai mat lin. Paling mudah ingat waktu subuh. As-salatu khairum minan naum. Tu mat lin juga pada ikut kan? Kan? As-salatu khairum minan, itu contoh untuk waw lah. Naum. Ini contoh untuk huruf waw. Tanda mati sebelumnya berbaris atas dan berlaku ketika berhenti. Kalau tak berhenti, tak ada mat. Tapi tetap kena baca dengan lin. Apa lin tadi? Lembut. Tetap kena baca dengan lembut. Contoh, li'ila fi Quraisyin ila fihim, dekat Roy tu. Li'ila fi Roy lembut. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Shaif. Falyabudu rabb hadzal bait. Kan? Falyabudu rabb hadzal bait. Sini pun berlaku mat lin. Bait. Itu special dia. Dia tak ikut syarat mat asli, dia ada syarat dia sendiri. Hadzal bait alladhi yat'amahum min ju'. Ada tak dekat ju'? Ju' tak ada. Siapa? Ju' tu jim, waw, ain. Dia tak cukup dah syarat. Kan? Dia tak ada tanda mati dan sebelumnya baris depan. Tak boleh. Ada kan sebelumnya baris atas. Mesti atas punya. Kalau depan dia akan jadi apa? Ju' tu jadilah mat arid
disukun. Kan? Lila fi Quraisy, lila fi rihlatash shita'i was-shaif, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Ju' tu jadi ma'rif disukun lah. Sebab dia tak cukup syarat maklin. Kan ju' tu baris depan. Tak boleh lah, dia kena baris atas. Wa amanahum min khauf. Khauf boleh? Amanahum min khauf. Boleh? Ni boleh. Dia waw dan ya saja, alif tak ada. Okey ya. Dia kalau berlaku di tengah ayat bukan berhenti, kita panggil dia sebagai huruf lin. Bacaan lin ataupun huruf lin ataupun bacaan lin. Tapi kalau berlaku di hujung ayat, kita panggil sebagai mad lin. Lin tu apa huruf lin? Huruf waw dan ya mati sebelumnya baris atas. Itu lin. Okey, boleh ya? Pun begitu kalau kita sambung, dia tak berlaku lah lin tu. Kan tak berlaku lah mad lin, dia jadi lin sahaja. Okey, boleh? Satu lagi yang saya kata tadi, mad asli kan. Waktu berhenti dalam keadaan mad asli, maka macam biasa lah. Contoh okey, kita ambil ni ya. Fihima min kulli. Fihima min kulli. Okey, satu lagi. Contoh kalau kita berhenti kat sini. Fihima. Contohlah, tak elok pun berhenti sini. Maksud dia tak kena. Contoh ya. Jadi kalau kita berhenti kat sini, maka dia cukup tak syarat mad iwad? Tak cukup. So, mad iwad kena tanwin, betul? Tak cukup. Cukup tak ada tak syarat mad disukun? Tak ada. Ada tak syarat mad lin? Pun tak ada juga. Maka dalam keadaan ini, walaupun kita berhenti, hukum dia tetap dikira sebagai mad asli. Kan? Ini contoh lah, tak boleh kat sini. Mana tu ada contoh lain yang kita boleh berhenti kat situ, maka tak ada syarat hari sukun, tak ada. Sebab hari disukun alif waw ya second last kan. Iwad huruf second last kena ada tanwin, pun tak ada juga kan. Huruf lin melibatkan waw dan ya sahaja, pun tak ada juga. Maka dia jadilah mad asli, dibaca dengan 2 harakat. So ada 4 jenis mad yang berlaku ketika berhenti lah. Okey, jadi kalau tengok, jangan kita pening sangat. Sebab apa? Kesemua mad ini membenarkan kita berhenti dengan 2 harakat. Betul tak? Mad disukun 2, 4 atau 6. Mad iwad 2. Mad lin 2, 4, 6. Satu lagi mad apa? Mad asli 2. Jadi maksudnya kalau berhenti tu, kalau was-was berapa harakat guna 2 je lah. Semua membenarkan kita gunakan 2 harakat. Yang penting jangan tak ada harakat lah. Bila tak ada harakat itu, dia akan rosakkan maksud. Itu paling bahaya. Yang saya belajar, kalau kata harakat tu lebih, janganlah melampau lebih sangat kan, sampai 10, 11. Kalau sepatutnya 2, kita lebihkan, bukanlah lebih dengan sengaja, dengan tak sengaja, dia masih okey berbanding tak ada harakat. Okey, faham maksudnya? Contoh, sepatutnya ada harakat tapi kita buang harakat satu, ataupun sepatutnya tak ada harakat tapi kita letakkan harakat, itu memang teruk bacaan tu. Sebab apa? Dia akan ubah maksud kan. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, contoh, saya dah beritahu kan itu. Contoh, qala. Kita baca qala, sedangkan ini kena slow. Kena slow pula. Kena tak ada harakat lah, tak ada panjang. Tapi kita baca qala. Jadi ibaratnya kita letakkan kat sini alif, betul? Qala, betul kan? Sebab kita panjangkan 2 harakat kan, maka maksud automatik berubah. Ini asalnya seorang telah berkata, ini maksud dia 2 orang telah berkata. Maksudnya apa? Kita dah ubah maksud dalam Quran tu. Itu bahaya dia. Tetapi kalau sepatutnya memang macam ni, tapi kita lebihkan, terlebih harakat, patutnya 2 tapi terlebih 3 kan, still okay. Cuma kalau sengaja jadi makruh lah kan. Kalau kita perasan, kita ulang balik, betulkan balik 2 harakat kan. Berbanding kita tambah harakat ataupun kita hilangkan harakat, itu paling bahayalah sebenarnya. Itu bahasa Arab ni bahaya. Baris salah pun dia akan berubah maksud. Itu paling kena pegang lah, harakat dengan baris. Contoh perkataan tu min, tapi kita kata, kita baca man.
Alah baris je, bawah dengan atas je. Beza. Min dari man siapa. Jauh tak beza? Jauh, padahal baris je, atas bawah kan. Kita tukar. Asalnya dari. Contoh minas sama, diturunkan air dari langit. Tapi kita tukar, kita baca man, diturunkan air siapa langit. Sudah. Pening jadi maksud dia. Okey, boleh ya? Okey, tengok contoh dalam Quran. Nak tengok yang mana dulu? Cuba tengok dekat An-Naba Cuba tengok An-Naba. An-Naba muka surat 582. Dekat sini dia ada mat asli, mat alif sukun, dan dia ada juga mat iwad. Dia mat iwad paling banyak sini. Okey, boleh ya? 582. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Okey, tengok dekat alun. Itu menunjukkan cukup syarat untuk mad arid lisukun kan. Second last dia huruf mad, kemudian sebelum huruf mad itu berbaris depan dan dibaca ketika berhenti. Dan kita berhenti kat situ, maka jadi dari mad lisukun dibaca 2, 4 ataupun 6 harakat. Kalau sambung amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim, maka yatasaalun itu jadi mad asli baliklah. Sebab tak cukup syarat. Apa syarat mad arid lisukun? Berhenti. So tak ada berhenti, tak adalah dia punya mad arid lisukun situ. Okey, sambung. Anin naba'il 'azim. Azim pun masih lagi mad arid lisukun. Berhenti situ kan. Allazi hum fihi mukhtalifun. Pun sama ya, mukhtalifun, mad arid sukun boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Kalla saya'lamun. Mun, mad arid disukun lagi ya. Summa kalla saya'lamun. Mad arid disukun kan. Alam naj'alil arda mihada. Okay, nampak tak perbezaan dia? Ini dah berubah. Tak jadi mad arid sukun dah. Jadi mad iwad. Jadi dekat mihada tu terdapat tanwin beri atas dan terdapat alif di hujungnya. Maka kita akan baca dengan satu baris tanwin tu ya. Buang satu jadi baris biasalah mihada. Adapun kalau kita sambung alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada, maka tak berlakulah kat situ mad iwad. Sebab apa? Syarat berhenti tu tak ada. Kan syarat dia berhenti kan? Dia tak berhenti situ, maka tak jadi mad iwad. Jadilah mad jumpa waw idgham ma'al gunnah. Kan tanwin jumpa dengan waw. Okey, sambung wal jibala autada. Kan da tu masih lagi mad iwad, baca 2 harakat saja. Khalaqnakum azwaja. Pun masih lagi mad iwad. Jadi kalau saya tak sukalah mad iwad, saya nak sambung terus semua. Sambunglah. Maka tak adalah kat situ mad iwad. Khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kan? Dia kata dia tak nak mad iwad. Tapi berapa sangatlah ayat boleh tahan dengan nafas dia. Ada ke macam tu? Tak ada kot kan. Okey, selesai. Boleh nampak Kita tengok mad lin pula. Okey, tengok surah Quraisy. Ni paling famous untuk mad lin. Quraisy 60 berapa? 602. Okey, 602 ya. Surah Quraisy. Okey, dapat
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Okey. Pertamanya sebab apa dia berlaku situ mad lin? Sebab berhenti. Kan? Sebab kita berhenti kat situ. Jadi syarat dia apa? Ya mati ataupun waw mati sebelumnya kena baris atas. In case lah, kalau lah kata contoh kan, ro tu baris bawah. Jadi tak dia mad lin, tak jadi. Dia akan jadi mad apa? Mad arid li sukun lah. Sebab syarat dia adalah mengikut syarat mad asli, betul? Kan? Huruf ya sebenarnya berbaris bawah. Contohnya Quraish, maka jadi dah mad li sukun. Tak jadilah mad lin. Sebab tu mad lin mesti kena baris atas sebelum waw ataupun ya. Okey. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Okey. Falyabudu rabb hadzal bait. Okey, falyabudu rabb hadzal bait. Itu pun masih lagi mad lin. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Min khauf, lembut je. Cuba min khauf. Dia nak dapatkan lembut tu susah juga sebenarnya. Tapi bila kita baca khaw pun dah betul lah bacaan tu, mengikut kaedah bacaan lin tu kan. Khaw, lai. Itu semua bacaan lin. Okey, boleh dapat perbezaan. Okey, contoh kita tengok ayat nombor 3. Kita berhenti kat situ. Falyabudu. Itu yang contoh kalau kita berhenti jadi mad asli. Tengok ayat ketiga ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Kan? Tapi kalau kita berhenti dekat falyabudu, jadi do itu dia adalah mad asli. Kan? Nak kata mad arid li sukun tak cukup syarat. Sebab arid li sukun alif waw ya kena second last. Betul? Ini huruf waw kat last. Kemudian nak kata mad iwad tak cukup syarat juga, tak ada tanwin. Kan? Tanwin atas tak ada. Nak kata mad lin pun tak cukup syarat. Maka dia akan jadi mad asli macam biasa lah, walaupun berlaku ketika berhenti. Okey sebab dia hanya cukup syarat untuk mad asli sahaja. Falyabudu, tak ada pun orang berhenti. Contohlah, kan mana tahu berhenti dalam keadaan macam ni ayat dia. Okey, boleh tuan-tuan Ada apa-apa soalan? Mana ayat tu? Al-Ma'un allazina hum an salatihim. Okey, sahun. Bukan, arid li sukun. So apa dia tak kira mad lin? Sebab waw itu belakang dia baris depan. Kan, ha tu kan, depan kan. Mad lin mesti waw itu belakangnya kena baris atas. Sebenarnya asalnya sahun ni pun mati juga sebenarnya. Dia cuma dihilangkan tanda mati tu. Dia nak mudahkan kita baca, dihilangkan tanda mati tu. Okey, asalnya macam ni, sahun. Sebab tu bila kita kata nun mati kan. Nun mati ada dua keadaan. Satu nun yang kosong, satu nun yang bertanda mati. Jadi huruf mati ini dalam Qurannya ada dua keadaan. Satu yang kosong, satu yang bertanda mati. Jadi sebenarnya dia nak mudahkan kita baca untuk Quraisy tadi kan. Quraisy dia takkan tanda mati. Untuk mudahkan kita baca, cubalah kita anggap kalau tak ada tanda mati, kita nak baca macam mana? Kita pun tak tahu nak baca macam mana kan. Jadi letakkan siap-siap tanda mati untuk mudahkan kita baca Quraisy. Adapun asalnya betul-betul punya Quran memang kosong betul. Tak ada apa-apa tanda yang asalnya Quran kan. Jadi macam Haji kata, ini tetap dikira sebagai waw yang mati.
kan, tapi dia tak cukup syarat untuk lin. Syarat lin apa? Belakangnya kena baris atas, barulah cukup syarat untuk lin. So kalau tak cukup, dia masuk mana? Masuk mad arid lis sukun. Sebab apa? Dia cukup syarat untuk sama seperti mad asli, kan? Sebab mad asli kata waw sebelumnya hendaklah berbaris depan. Maka bila cukup syarat mad asli, dia jadilah mad arid lis sukun sahaja, tak jadi lin. Ingat mesti waw dengan yang saya kata waw tanda mati itu untuk mudahkan kita ingat je, kan? Hakikatnya tak perlu ada tanda mati pun, dia dah dikira mati dah sebenarnya. Cara baca dia pun kurai juga, kan? Tapi bila kita tengok dalam Quran ni, kita letakkan syarat mesti ada tanda mati untuk mudah kita faham. Dan sebenarnya kena baris atas. Okey, ada soalan lain? Okey, tak ada ya? Okey, jadi kita habis tajuk mat yang basic. Dia ada beberapa mat lagi, tapi mat tu bagi saya dia macam ulangan sahaja. Maksudnya mat tu dia ada dua nama. Dia macam ulangan saja. Pada saya, kita belajar yang tajuk mat ini, dia dah merangkumi mat yang ulangan tu. Dia syarat dia lain, dia nama dia lain dan syarat dia lain, tapi ada satu keadaan dia sama dengan yang kita dah belajar. Jadi saya tak masuk tajuk tu kot, teruskan yang ni sebab bacaan dia sama, kan? Kita dah maklumkan yang penting adalah kita tahu cara bacaan, kan? Bila kita tengok tahu cara bacaan. Okay, jadi minggu depan panjang umur kita akan masuk bab tanda mati. Tanda mati ya. Shad lam ya, qaf lam ya, jim, jaiz, saktah, semua tu lah. Kita akan maklumkan bila tanda ni apa kita kena buat, tanda ni apa kita kena buat. InsyaAllah kalau saya sempat buat nota. Saya tak sempat ya. Okey, ada soalan? Tak ada soalan Tak ada soalan, kita berhenti sini saja. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.